على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 3, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang, mengikut menerima akan barang yang, akan hukum-hukum, akan pekerjaan agama, mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi ni, bayang dia daripada segala barang yang hukum-hukum pekerjaan agama yang diketahui daripada agama dengan darurah. Artinya erti dengan darurah, dengan ketiadaan fikir dan bicara. Dengan ketiadaan fikir dan bicara. Bermula Islam itu, kita masuk kepada takrif Islam. Takrifan Islam, yang mana Islam satu bahagian daripada 3 bahagian yang terangkum dalam agama. Agama adalah perhimpunan hukum-hukum hakam yang dihantar oleh Allah Ta'ala melalui Rasul bagi segala hamba-Nya yang mukallaf, yang membawa hukum-hukum ni kepada kebaikan dan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat. Itu agama. Agama ni hak Nabi bawa tu lah. Tu agama rekahnya. Jadi agama ni perhimpunan hukum-hukum daripada Allah kepada hamba yang mukallaf, kepada manusia, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kalau kita sebut rekah agak, agama ni hak Nabi bawa tu lah agama. Hak Nabi bawa tu agama. Hak Nabi bawa ni merangkumi segala aspek lah, syumul. Jadi agama yang syumul. Sebab hak Nabi bawa syumul, melengkapi kehidupan individu kita sendiri, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Nabi bawa belaka itu. Tu agama belaka tu. Apa hak Nabi bawa? Itulah hak hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Nabi bawa tu dipanggil agama. Hak Nabi bawa tu dipanggil agama. Hak Nabi bawa bukan sembahyang puasa je, kena faham boleh. Hak Nabi ni utusan Allah. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Nabi kata ke, hak Nabi buat ke, hak Nabi tengok tapi Nabi tak tegur, tak kata apa ke, itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terkadang Nabi tengok satu-satu perkara yang dilakukan oleh sahabat, tiba-tiba Nabi perkara tu Nabi tak suruh, tapi sahabat buat perkara tu. Nabi tak suruh perkara tu, tapi Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak tegur, Nabi tak larang. Itu maknanya perkara agama juga. Hak Nabi istikrar, Nabi macam
Nabi diam tu mana Nabi akulah. Perkara tu tak apa. Tu dia panggil agama juga. Sama ada hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak Nabi tengok tak kata apa, dipanggil diam. Mana Nabi diam tu Nabi akulah tu. Tapi hak dia buat Nabi suruh, Nabi tak suruh. Tapi Nabi tengok, Nabi tak larang. Maknanya boleh lah maknanya. Maknanya boleh itu adalah wahyu daripada Allah. Tapi Nabi tak kata pun boleh. Nabi hanya diam. Suruh pun tidak, larang pun tidak. Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak kata apa. Itu maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Mana contoh Nabi tak buat, tapi Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak kata apa. Contohnya sahabat bercakap hal dunia di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat duk cerita bab sejarah-sejarah lama, pengalaman-pengalaman lama. Kadang-kadang pengalaman lama tu adalah lucu dianya. Jadi sahabat pun jadi ketawa. Sahabat pun jadi ketawa sebab cerita lama ni cerita yang agak lucu sikit. Sahabat tu cerita dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada ketika tu. Jadi cerita-cerita tu bawa kepada sahabat ni ketawa. Nabi hok dengar ni, Nabi senyum. Nabi tak ketawa. Nabi tabassum saja. Qahqahah tak ada di Nabi. Nabi hanya senyum, dipanggil tabassum. Nabi senyum. Nabi tak ketawa. Jadi sahabat ketawa, Nabi senyum dengan hok cerita, hok sahabat duk cerita tu. Tapi sahabat duk cerita sejarah lama. Nabi tak suruh dalam masjid cerita benda-benda lama. Tapi sahabat duk cerita. Nabi larang, Nabi tak larang. Itu dalil bahawa bercakap dunia atas masjid hukumnya harus. Mana hukum harus? Nabi kata ke boleh? Nabi tak kata boleh. Tapi Nabi tengok sahabat bercakap, Nabi tak larang, bahkan Nabi tu pasti nyuretek. Itu dalil bahawa boleh, harus bercakap dunia dalam masjid. Tapi bukan disuruh. Bukan disuruh. Ada pun biasa duk dengar jak budak bercakap dunia dalam masjid, ibadah tidak akan diterima selama 40 hari. Itu maudhu' belaka tu. Tak ada tu. Itu maudhu' palsu. Bukan tu. Masa budak-budak biasa dengar tu. Kalau bercakap perkara dunia dalam masjid, ibadah tidak akan diterima selama 40 hari, itu maudhu' palsu. Sebab dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, Imam Nawawi datangkan 33 hukum berkaitan dengan masjid. 33 hukum dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Dan 33 hukum ni almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili ambil 33 hukum ni, bubuh dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. 33 hukum hak dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Di antaranya harus bercakap dunia di dalam masjid. Harus. Faham tak ni? Bercakap, tapi bab kata bercakap benda hak dilarang tu cerita lain hak tu. Hak tu bukan dalam masjid, di mana-mana pun tak boleh cakap. Kemudian kalau bawa ganggu orang yang sedang beribadah di dalam masjid, orang sedang solat, kita bercakap ganggu dia. Kalau ganggu orang solat bukan bercakap, baca Quran pun tak boleh. Kalau ganggu orang solat tu perkara lain pula. Kadang-kadang orang ni dia bercakap, orang tengok solat dia bercakap, dah terganggu dah orang solat tu. Terganggu haram. Haram kerana terganggu orang solat. Dia kadang-kadang bercakap je tak kira. Kadang-kadang orang baik bercakap ni, dia bercakap je. Orang semayang qabliyah, dia tak solat, dia bercakap. Orang qomat, dia bercakap. Masuk saf, dia bercakap. Beri salam je, terus bercakap. Ni abang apa? Mulut murah. Dah. Lama tak dengar perkataan mulut murah.
Tak kenal orang mulut murah. Coceng bunyi sokmo. Orang komak dah cakap lagi. Beri salam orang wirid dia cakap dah. Ni sebaik tengah solat tak boleh cakap. Kalau dalam solat boleh cakap, dia bisik selu-selu. Kalau boleh cakap lah, tapi tak boleh cakap. Ni tak kira ni. Orang seumpama tak kira. Orang solat ke orang apa tak kira. Orang terganggu orang apa dia tak kira. Dia nak cakap je. Orang yang baik cakap ni, orang ngajar boleh cakap. Kalau orang baik cakap nak kata ke mana. Saya pernah pergi satu kuliah duha. Saya duduk belakang tu. Sebelah tabir orang perempuan. Duduk belakang. Start dia tu guru ngajar, bunyi dah. Cocek. Rasa nak tengok. Tapi bunyi suara macam orang tua. Rasa nak tengok mokcik ni mari buat apa jauh-jauh ni. Ada setengah orang dia hanya bercakap pada poin-poin saja. Ada benda nak cakap dia cakap tak ada poin-poin. Ni dok dia bercakap daripada mula tu guru ngajar sampai ke habis dia bercakap. Tapi tak ada bunyi orang sapuk. Mungkin dia cakap seorang berkali. Dia cakap seorang orang pakai hangguk gitu je berkali. Tapi dia tak pilih poin, memang dia cakap je. Mari jauh masing-masing dia dengar. Tapi dia mari cakap. Terus dia kata, siapa mokcik mana ni? Dia orang baik cakap. Tak kena. Mula-mula ngajar dulu, balik Demang. Dah mengajar, orang duk cakap. Opang, dah jauh lagi dah cakap opang. Jadi apabila dia bercakap ni, orang kampung dia bercakap. Jadi saya mengajar ni jadi nada jadi kuat lah. Sebab kita nak lawang dia punya suara dia nada dia kuat. Balik Demang tak setarang. Demang tukang ngajar. Minggu kedua cakap lagi. Orang lelaki dia ikat nak tepuk latar orang lelakinya. Cakap. Minggu 3 ke 4 Allah kau slow, kau tak ada tidak cakap dah ke tak mari dah tahu lah. Mungkin tak mari dah tu kan cakap. Dia orang baik cakap ni, dia cakap sebelah pula. Dia cakap ni pula. Dia tak kira. Orang baik cakap. Wak gini pun dia tak kira. Orang paling muka lain pun dia tak kira. Nak kata ke mana? Baik cakap. Jadi kalau bercakap tu akan ganggu orang ibadah, itu cerita lain. Baca Quran pun kalau ganggu ibadah, itu hukumnya haram. Sebab tu kalaulah masjid surau ke, kalaulah nak pasang speka ni, janganlah pasang speka dalam. Sebab terkadang orang mari awal dia sembahyang sunat, dia duk ngaji Quran, yang kita pasang speka kuat-kuat terganggu solat dia haram. Dah kita nak suruh orang luar ni sedar waktu dah lama dah nak masuk, pasang speka luar, jangan duk pasang speka dalam. Sebab dia ada ni, dia punya ada kan, hak dalam hak luar ada kan, dia ada switch tu, hak speka dalam speka luar. Hak speka dalam kita tutup lah, sebab orang tengah buat ibadat, kita pasang tak kira Quran ke apa ke. Bukan kata Quran speka, Quran hak baca mulut pun kalau sebelah ada orang solat terganggu solat dia, haram dah. Ni Quran speka satu masjid bising bangun orang dalam solat. Ni kena jagalah, kena jaga. Kalau kita kata zuhur asar, kita nak suruh orang luar ni sedar ni, tak lama nak bang zuhur ni, tak lama nak masuk waktu zuhur asar ni, dia pun pasang speka luar, sudahlah. Zuhur asar lah. Kalau subuh jangan. Subuh orang tidur, jangan duk ganggu orang tidur. Hak bang subuh itu tuntutan syarak. Kalau kita nak kejut orang supaya bangun awal sedikit, kita bang kali yang pertama. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan kali yang pertama, setengah jam ke sebelum masuk waktu subuh. Tapi azan kali yang pertama jangan awak sama dengan azan kali yang kedua. Azan kali kedua kita nak panggil semua orang. Azan kali pertama kita hanya nak mengejutkan orang-orang yang duduk menanti-nanti nak bangun pagi tu. Mana kita bang azan dengan nada yang rendah. Dengan nada yang rendah lah. Kira-kira kalau budak-budak ke apa tak sedar.
Nah, sebab kita bukan nak macam azan subuh, azan yang kedua tu kita nak panggil semua orang. Tu tak apalah kuat. Azan yang pertama dengan suara yang rendah. Sebab pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam azannya bukan dengan speaker, azannya dengan suara asal. Jadi kuatnya tak kuat macam speaker. Jadi kalau kita nak azan kali yang pertama, dia kena rendah sikit suara. Lepas tu senyaplah. Jangan duk bising-bising lepas tu. Kadang-kadang kita bising duk baca duk apa sebelum masuk waktu subuh. Ganggu orang tidur, hukumnya haram. Dalam majlis surah itulah ada orang yang sedang iktikaf. Dia mari awal-awal. Kadang-kadang api dia tak buka sebab dia nak sembahyang sunat senyap, dia nak tafakur senyap seorang. Pah mari dia, pah buka lampu, pah buka speaker. Buat ngaji Quran. Orang tengok ibadat. Apa hukum seumpama tu? Haram. Ni kena pandai. Faham tak? Kita tak ada hak ganggu orang tidur. Tak ada hak waktu subuh belum masuk. Kenapa kita nak ganggu orang tidur? Sebab supaya dia bangun awal. Dia mari awal ke masjid, ke surau. Jadi kita boleh qomat cepat. Siapa suruh qomat cepat? Siapa suruh qomat cepat? Nak suruh qomat cepatlah. Sebab kita tu bila ni ada hal lain. Itu hal peribadi awak. Tak ada kena-kena dengan jemaah. Tak ada kena-kena dengan masyarakat. Itu hal awak ada kerja. Terus ada untuk bila kalau ada kerja lain kok. Jangan ikut tradisi. Jangan ikut tradisi. Balik kepada hukum. Jangan ikut tradisi. Tu orang buat belaka. Jangan ikut tradisi. Yang adanya adalah bang kali yang pertama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang bang sejam sebelum masuk waktu subuh, terkadang orang bang setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Tapi bang kali pertama jangan bang kuat sangat. Bang dengan nada slow je. Jadi mana kalau orang-orang jenis nunggu tu dia akan kejut. Orang bang dah. Kalau jenis orang tidur betul-betul tu tak sedar tu. Orang tidur betul-betul bang subuh kuat pun tak sedar. Kalau sedar pun tak sedar. Dia ginilah. Kita tak ada hak ganggu orang tidur. Tak ada hak. Kita kejutkan tidur dia dengan bang subuh. Kemudian kita tunggulah jangkaan. Sekejam ke 20 minit ke. Kita barulah qomat. Qomat biar lewat sedikit. Itu mazhab Syafi'i tu. Kalau mazhab Hanafi dia sembahyang subuh waktu isfar, waktu cerah tanah. Waktu isfar, waktu cerah tanah. Cerah tanah dengan mana apa? Kita nampak dah lembaga orang, tubuh orang. Tapi tak kenal lagi orang tu siapa. Atau cerah tanah apa panggil. Kalau kenal dah, waktu terbit matahari dah tu. Cerah tanah. Sebab tu setengah tempat macam setengah masjid India ke apa, dia sembahyang subuh memang cerah dah sikit lah. Disunatkan seumpama tu. Asfiru fa inna a'zamul ajri. Mana sembahyang subuh kamu waktu isfar kerana lebih besar pahala. Jadi waktu agak alin nak cerah dah. Kita mazhab Syafi'i tak gitu. Sunat awal juga, tapi awal jangan awal sangat sebab orang baru bangun dengan bang subuh kita orang baru bangun. Kita anggaran tunggu 20 minit ke apa ke. Kalau tak ada kuliah subuh lah. Kalau ada kuliah tu kita adjust cara lain pula. Kita tak ada hak ganggu orang tidur. Jangan ganggu. Kadang-kadang orang yang duduk berhafal majlis surah tu speaker ngadak rumah dia ada anak kecil, dia ada orang tua yang uzur, dia ada perempuan yang tak solat sebab dia haid nifas, kita duduk ganggu dia tidur, apa hukum? Jaga bab hukum ni sebab kita membabitkan masyarakat. Akhirnya masyarakat pun tak kenal kepada majlis surah sebab duk ganggu kehidupan dia. Jadi macam mana orang yang agak jauh dari masjid nak jadi jinak, dia memang asal jauh dari masjid dah, tak mari majlis surah dah, jauh dianya. Tapi kalau kita ganggu dia pula, kau jauh dianya, macam mana kita nak pujuk dia jadi jinak dengan kita? Hukum agama ni jaga belaka ni. Kita nak terahim. Apa terahim? Ya arhamar rahimin arhamna. Itu munajat. Kita minta Tuhan kesian belah kita. Yang dia bising-bising buat apa? Terahimlah slow-slow. Ya arhamar rahimin irhamna. Kita minta supaya Tuhan kesian belah kita. Itu munajat kita dengan Tuhan. Munajatlah slow-slow.
Orang dulu-dulu baca, orang dulu-dulu tak ada spekar. Ada salah tu. Nak baca tauhid tak ada salah. Kita munajat dengan Tuhan tak ada salah tu. Tapi ingat baik, orang dulu baca tauhid di spekar tak ada. Kita spekar down. Tahu down? Gepa. Gegar. Kita yang duduk jauh dari masjid surau pun keju. Orang duduk dekat tu guana tak tahulah. Dah tradisi gitu, balik pada hukum, bukan balik pada tradisi. Balik pada hukum. Nak terang-terang dalam bilik munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Comel apa terang? Comel lah. Tapi jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Jadi termasuk hak agama, hak Nabi tengok, Nabi tak suruh tapi Nabi tak larang. Diam Nabi, itu pun agama. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana agama ni? Hak Nabi bawa. Tu agama. Hak Nabi bawa. Sama telah pula kalau orang hidup bermasyarakat yang berbagai-bagai agama. Hidup dalam masyarakat yang berbagai-bagai agama, lagilah kita nak jaga. Tak boleh kita mengganggu orang lain. Sebab kita nak supaya mereka berminat kepada agama Islam. Jadi kita jangan buat benda yang boleh mengganggu kehidupan dia. Sebab kita nak dia supaya berminat kepada agama. Berminat pada agama Islam. Jadi kita jangan buat benda-benda yang seumpama tu. Kalau macam kita tak orang Islam belaka pun kena jaga. Kena kira belaka tu. Manakala ada benda-benda yang timbul tegarang apa semua, kita kena ambil kira. Kena ambil kira perkara seumpama tu. Bukan mana lemah orang Islamnya ngalah. Bukan. Kita kena jaga hak masing-masing. Kita tambah akhirnya kerana kelakuan kita menyebabkan orang cerca agama kita. Kelakuan kita tak tahu. Akhirnya orang tak cerca pada kita. Orang tak kata kepada kita. Orang kata pada agama kita. Dia tak kata kepada orang. Dia kata orang Islam tu. Dia tak kata, dia kata Islam gitu tu. Tengok. Dia tak kata kita sebagai orang yang beragama Islam tak betul. Dia kata pada agama kita. Kena jagalah. Kena buat satu perkara tu kena tengok. Kalau ada timbul tu, timbul kenapa dia tak puas hati. Kita ambil tahu. Kena ambil tahu. Bukan makna kita mengalah, bukan. Kita nak menzahirkan makna agama kita ni agama yang menitik beratkan sekaliannya. Menitik berat sekaliannya. Ada perkara yang kita perlu tegas, kita kena tegas. Ada perkara yang kita kena ambil kira, pandangan lain kita ambil kira juga. Kalau bab agama kena tegas. Dalam bab agama kena tegas bab agama. Tapi bab agama kadang-kadang begitulah, tak berani nak kosek lah. Sebab bila membabitkan perundangan, tak ada orang berani nak kosek. Walaupun perkara itu dalam bab agama. Contoh dalam bab agama, apabila ibu ataupun bapa masuk Islam, anak yang belum baligh automatik Islam tanpa perlu asyhadu. Itu agama kita. Agama kita gitu. Mak ataupun ayah, 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Mak masuk Islam seorang, ayah tidak. Ayah masuk Islam seorang, maknya tidak. Anak yang belum baligh automatik dihukumkan Islam walaupun mereka tidak asyhadu sekalipun. Sebab apa? Tabaan dia abawah, ikut mak ayah dia, ataupun ikut mak dia, ataupun ikut ayah dia. Kalau mazhab Maliki, kalau ayah masuk Islam, anak automatik menjadi Islam. Kalau mak masuk Islam, anak tak jadi automatik masuk Islam. Dikira pada ayah. Itu kalau mazhab Maliki. Automatik dia tak perlu asyhadu. Anak yang belum baligh, anak yang sudah baligh itu atas diri sendiri. Ni nak ambil kira. Ini agama kita. Tapi penetapan undang-undang dikatakan tidak dipengaruhi oleh mana-mana agama. Keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh mana-mana agama. Jadi termasuk agama Islam pun tak ada pengaruh. Makna apa? Tidak dipengaruhi oleh mana-mana agama. Sebab undang-undang hak orang putih tinggal.
Jadi mana hak sebagai orang Islam? Tak ada lah. Sebab undang-undang tu dikatakan tidak dipengaruhi oleh mana-mana agama. Lepas tu di mana kedudukan agama Islam? Tak ada lah. Dan agama Islam duduk di mana? Duduk di Masjid Surah ni, agama Islam ni. Hak tu bab agama. Hak tu tak boleh nak tolak ansur tu. Tapi oleh kerana membabitkan benda hak lebih tinggi tu, jadi masalah lah. Hak tu yang kita nak titik beratkan. Sebab perkara tu datang daripada kita semualah. Sebab undang-undang tu mari daripada kita semua. Dia tak akan jadi sendiri. Dia mak ataupun ayah masuk Islam, anak yang belum balik automatik dihukumkan sebagai Islam walaupun tidak asyhadu sekalipun. Kalau dia asyhadu pun tidak diiktibar sebab dia belum balik. Tapi dia jadi Islam kerana mak dia masuk Islam ataupun ayah dia masuk Islam. Itu hak nak titik beratnya. Dalam bab agama tak boleh tolak ansur. Dalam bab lain speka kuat contohnya, itu kita kena kira lah kuat tu setara mana. Kadang-kadang kuat tu kuat gepa, itu kita slow lah. Itu kita kena kira juga, kira kehidupan masyarakat. Agama kita tak ganggu benda ni, masyarakat kena kira lah. Tapi kalau bab agama tak ada tolak ansur. Itu atas keimanan masing-masing lah, tersentuh ataupun tidak atas iman masing-masing. Kadang-kadang biar dia, bukan hak kita tu, ada benda kitanya. Jadi agama ni perkara yang dibawa datang oleh Nabi, sama ada percakapan, perbuatan ataupun dia Nabi. Kemudian hak Nabi bawa agama ni merangkumi 3 perkara: Islam, iman, ihsan. Ketiga-tiga ni hak Nabi bawa. Islam pun hak Nabi bawa, iman pun hak Nabi bawa, ihsan pun hak Nabi bawa. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, nak ikut agama, kena ada Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. Baru dipanggil orang ni orang yang beragama, orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya royak kasih ke Nabi, kasih ke Nabi. Apa Nabi bawa tak tahu, tak jadi gitu. Sebab sekadar kasih kepada tubuh badan Nabi tapi tak ikut apa Nabi bawa, tu kasih Abu Talib. Abu Talib kasih sangat-sangat kepada tubuh badan Nabi, sanggup dengan nyawa di sendiri Abu Talib mempertahankan Nabi. Tapi ikut tak Nabi bawa, tak ikut. Tapi kasih kedah, habis kasih. Abu Talib kasih ke Nabi kita lebih kasih daripada anak dia sendiri. Nabi anak saudara, bukan anak sendiri, tapi kasihnya ke Nabi lebih daripada kasih anak dia sendiri. Tapi ikut tak Nabi? Tak ikut. Jadi kitanya nak kasih ke Nabi kena ikut apa hak Nabi bawa. Hak Nabi bawa merangkumi Islam, iman dan ihsan. Ini hak Nabi bawa. Kemudian kita kena tahu pula Islam tu apa dia takrifan dia, iman apa dia takrifan, kemudian ihsan apa dia takrifan dia, kemudian rukun Islam, kemudian rukun iman. Jadi bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa sini? Menerima, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan agama lah. Sebab barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi ni agama. Maknanya orang Islam kena mengikut dan menerima oleh zahir. Kemudian barang hak mendatang dengan dia oleh Nabi ni, Nabi mendatangkan bawa agama selama 23 tahun. Jadi barang perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun ni banyaklah. Jadi sebagai orang Islam kena mengikut dan kena terima. Kita nak mengikut, nak menerima barang hak Nabi bawa selama 23 tahun ni. Kita tahu tak semua perkara hak Nabi bawa? Tahu ke tak?
Kita tahu ke tak? Hak agama, perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun. Tahu belaka? Tahu belaka ke? Oh, tahu belaka. Ulama besar pun tak tahu belaka. Tahu belaka. Dan Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar agama 23 tahun. Kita belajar agama 2-3 tahun barunya. Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar agama 2-3 tahun. Bukan 23, 2-3 tahun. Dikurang 2-3 tahun gitulah. Lama mana dah ngaji? Dalam 2-3 tahun. Faham tak 2-3 tahun ni? Bukan 23 tahun, 2-3 tahun. Dalam lingkungan 2 hingga 3 tahun. Lepas tu perkara agama hak Nabi bawa, banyak mana kita tahunya. Tiba-tiba orang Islam ni mengikut, menerima. Nak mengikut, nak menerima, kena tahu apa yang kita nak ikut, kena tahu apa perkara agama yang kita nak terima. Yang kita tahunya lah, berapa persen tak tahulah hak kita tahu. Jadi kita kena mengikut dan menerima perkara agama hak mana. Dibayangkan ini diterang daripada segala barang ni perkara agama lah, yang diketahui daripada agama dengan darurah. Dengan darurah dengan mana apa? Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Jadi perkara agama hak Nabi bawa ni banyak. Perkara agama hak Nabi bawa ni banyak. Tapi hak banyak-banyak perkara agama hak Nabi bawa ni, kalau kita kata gak, ada hak besar-besar, ada hak kecil-kecil. Hak besar-besar ni kita buat bandingannya, daripada jauh kita nampak dah besar. Hak kecil-kecil ni kalau jauh-jauhnya tak nampak, kena pergi jenguk, kena pergi tengok dekat baru nampak. Jadi perkara besar-besar ni jauh pun nampak dah. Jadi hak kita kena terima adalah perkara agama yang diketahui dengan darurah. Darurah di sini bukan darurat macam kata boleh makan daging babi, itu bukan. Darurah ni dipanggil artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Makna perkara agama ni kalau tak mengaji banyak pun tahu ni hak Nabi bawa. Dia gitu. Tanpa fikir bicara ni, maknanya kita kata kau macam contoh solat wajib, contoh judi haram, contohnya ni perkara agama ni. Hak ni orang tahu belaka, tahu dengan darurah, dengan mudah-mudah je. Tak fikir bicara, tak ngaji banyak pun boleh tahu. Semayang wajib, judi haram, budak pun tahu, siapa ke latah jelas nyata, orang kafir pun tahu. Orang Islam wajib solat, orang Islam wajib puasa, orang Islam wajib pergi Mekah, orang Islam tak boleh berjudi haram, dan zina haram, orang kafir pun tahu. Ni perkara ni dipanggil perkara agama yang diketahui dengan darurah. Kalau dalam Arab dia kata perkara agama yang maklumun fid dini bid darurah, dia panggil maklumun fid dini bid darurah. Maklum ni yang diketahui, fiddin pada agama, bidarurah dengan latah, dengan mudah-mudah, tak ngaji banyak pun boleh tahu ini perkara agama, kena terima. Ada juga perkara agama yang ijma' ulama' perkara ni, tapi kalau mengaji lebih kurang tak jumpa perkara ni. Kalau mengaji sungguh, mengaji betul-benar baru tahu, ni perintah agama ni, ijma' ulama' pula diwajibkan. Tapi oleh kerana benda ni benda yang tak latah mana, tak sahur mana, tiba-tiba dia tak terima, dia tak ikut, Islamnya masih lagi sah. Dia gitu je. Adapun kalau hak latah-latah tu, solat wajib, puasa wajib, dia tak terima, maka batal Islam dia. Berjudi minarak tu, berzina haram, tak haram-haramnya, batal Islam dia. Kemudian perkara agama yang tahu cara mudah ni, bukan kata perkara tuntutan wajib, walaupun tuntutan sunat sekalipun orang tahu belaka. Contoh,
kerak kuku sunnah Nabi SAW, hukumnya sunat. Semua orang tahu belaka. Tiba-tiba dia kata kerak kuku tak pakai, dia kata, maka batal Islam. Sebab apa? Dia tak terima. Sebab kerak kuku ijma' ulama', kerak kuku syariat Nabi ni orang tahu belaka. Tak ada orang tak tahu. Tak ada orang tak tahu. Oh, kerak kuku disyariatkan, enggak ke gitu je. Ada orang tahu belaka. Walaupun perkara sunat sekalipun. Perkara yang diketahui dalam agama dipanggil secara darurah, secara mana apa benda ni benda suhur, benda latah, tak ngaji banyak pun tahu. Sebab apa? Benda besar dalam agama. Jadi orang Islam kena mengikut dan kena menerima. Kemudian Islam ni mengikut dan menerima, tapi akamnya tersebut mudahlah, akam perkara agama, yakah. Tapi perkara agama 23 tahun Nabi bawa. Perkara agama mana? Perkara agama hok latah-latah tu. Macam contohlah, ada malaikah, orang tahu belaka ada malaikah. Orang kafir pun tahu ada malaikah, tapi dia kata benda lain. No, dia kata apa? Dewa ke apa? Maknanya orang tahu belaka benda ni. Kiamah berlaku, orang tahu belaka benda latah, benda suhur. Tak ngaji banyak pun tahu. Budak pun tahu dunia akan kiamah. Orang kafir pun tahu. Cuma dia tak mau terima je. Cuma dia tak mau terima. Cuma ni dia kata kajian dia bumi ni jadi uzur dah, tua dah, dia kata. Mungkinlah. Maknanya apa? Perkara agama hak Nabi bawa, cerita bab kiamah ni benda yang latah. Tiba-tiba dia kata dak ngaruk belaka tu. Kiamah kot mana? Tuhan buat langit bumi molek-molek. Kalau Tuhan peracuk, bazir lah. Takkan jadi kiamah comel dunia ni. Maka batal Islam dia. Sebab apa? Sebab itu perkara agama yang Nabi bawa, yang diketahui secara latah, secara darurah, secara jelas-jelas lah orang tahu belaka. Mana kalau kata sebagai Islam kena terima sekalian perkara agama yang diketahui secara mudah. Jadi kita nak pergi kepada takrifan Islam ni mengikut dan menerima. Mengikut dan menerima akan perkara agama. Mengikut menerima ni dengan zahir seseorang. Kemudian iman di bawah tu pula, takrifan iman membenar hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia, dengan sesuatu daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Sama aja. Makna apa? Terima agama sama. Cuma Islam terima zahir seseorang. Oleh zahir seseorang, iman membenar hati akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi. Islam terima zahir, iman benar hati akan perkara agama. Sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah. Kemudian ihsannya pula, ihsan dia datangkan takrifnya berbuat baik. Berbuat baik dengan bau ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, dan iaitu beribadah kita akan Allah. Ihsan ni berbuat baik. Apa makna berbuat baik? Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu ihsan. Jadi ihsan adalah berbuat baik dengan buat segala Tuhan suruh. Islam mengikut dan menerima, bukan buat. Islam bukan mengerjakan, Islam bukan buat. Islam mengikut dan menerima. Dia panggil izan. Izan ni mengikut menerima. Mengikut menerima tanpa engkar, itu Islam. Mengikut menerima oleh zahir seseorang. Maknanya secara zahir kita terima solat wajib, puasa wajib, itu Islam. Iman, hati kita benar
akan kewajipan solat, kewajipan puasa. Ihsannya mengerjakan perintah bersolat itulah, mendirikan solat, berpuasa tu dia panggil ihsan. Kita letak dulu tiga-tiga ni. Kita letak dulu tiga-tiga biar beza dulu. Sebab dia kok mana pun dia kena cerita tiga-tiga. Barulah kita boleh beza antara yang pertama Islam dan iman, yang kedua Islam dan ihsan. Islam dan iman, Islam dan ihsan. Nak kena beza antara tiga perkara ni. Beza Islam dengan iman, Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama. Akan perkara sama, agama. Tetapi kenapa rukun Islam pergi kepada hak zahir-zahir, solat, puasa, zakat, haji? Kenapa rukun iman hak gaib-gaib, Allah, malaikat, qiyamah contohnya, itu hak qada qadar contohnya, hak tu hak iman. Hak Islam nampak zahir-zahir, tu dia kena faham molek tu. Walaupun dari segi rukun tu nampaknya berbeza, tapi tidak akan berbeza antara rukun Islam dengan rukun iman kalau kita faham molek daripada takrif Islam dengan takrif iman. Daripada takrif Islam, terima segala ketetapan Allah secara zahir. Mana rukun yang pertamanya? Rukun asasnya adalah dua kalimah syahadah. Kena mati situ dulu. Faham tak dua kalimah syahadah? Pengakuan kita, penyaksian kita Allah jua Tuhan. Pengakuan kita, penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Tuhan. Apabila kita nak saksi Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, makna apa yang datang daripada Allah sebagai Tuhan kita, kita kena terima. Itu orang Islam. Sebab Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Tuhan kita. Hak Nabi kita bawa, kita akan terima sekalian. Bukan terima kewajipan solat je, bukan terima kewajipan puasa je, kena terima ada malaikat sebagai orang Islam kitanya, kena terima qiyamah berlaku sebagai orang Islam kitanya. Di rukun Islam tak ada cerita pun bab malaikat, di rukun Islam tak ada cerita pun bab qiyamah. Itu cerita di rukun iman. Tu tak faham. Sebab tu asas pada rukun Islam adalah dua kalimah syahadah. Bila kita mengaku Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, Nabi kita cerita tak kewujudan malaikat? Nabi kita cerita kan? Dah kita orang Islam yang mengaku, yang nak saksi Nabi itu utusan Allah, kita kena terimalah kewujudan qiyamah. Dah mana ada bab qiyamah di rukun Islam? Ada di syahadah tu. Apa tak adanya? Nabi kita cerita tak qiyamah, Nabi kita cerita bab qiyamah. Maka kita yang ada syahadah, kita akan terima berlakunya qiyamah. Tidak ada pun di rukun Islam qiyamah, di rukun syahadah tu. Kemudian pergi kepada iman. Asas kepada rukun iman, apabila zahirnya asasnya Islam adalah syahadah. Kita mengaku Allah jua Tuhan, imannya beriman dengan Allah. Syahadah kitanya nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, maka asas rukun imannya beriman dengan Rasul. Itu asas rukun iman. Daripada 6 rukun iman, asasnya adalah 2, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Walaupun beriman dengan Rasul duduk di nombor 4. Kalau mengikut tertib rukun iman, beriman dengan Rasul duduk nombor 4. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, baru Rasul. Yang mana susunan rukun iman seumpama ni disabdaan Nabi SAW sendiri. Nabi jawab pertanyaan Jibril AS, akhbirni anil iman. Nabi pun jawab, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikati, dan malaikat, wa kutubihi, dan kitab, wa rusulihi. Tengok, Nabi yang susun, wa rusulihi itu nombor 4. Maka susunan rukun iman ni nak menceritakan bagaimana agama dibawa datang. Agama daripada Allah, yang bawanya malaikat, bawa kitab kepada Rasul. Jadi susunan ni, susunan agama dibawa datang kepada umat.
Tapi asas pada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Apabila kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, kita akan percaya semua perkara yang Rasul bawa. Mana? Rasul bawa bab kewajipan solat. Orang beriman kena terimalah, kena percaya. Hati benar, solat tu adalah perintah Allah. Puasa itu adalah perintah Allah. Mana ada solat puasa di rukun iman? Di beriman kepada Allah dan Rasul. Tambah pula solat puasa duduk dalam kitab. Kita beriman dengan kitab, kita beriman dengan perintah-perintah dalam kitab. Di antaranya solat dan puasa. Jadi makna perkara yang orang Islam kena terima, orang beriman kena benar hati, perkara yang sama walaupun rukun tu nampak beza. Islam di rukun nampak pergi hak zahir-zahir, mayang puasa. Hak iman ni pergi pada hak gaib-gaib, malaikat, kiamat contohnya. Tapi apa yang kita nak kena terima, perkara yang sama. Walaupun dari segi yang tersurat di rukun Islam dan iman berbeza, tapi yang tersiratnya sama sahaja. Cuma beza, Islam terima zahir akan perkara agama, iman percaya hati akan perkara agama. Kemudian Islam terima perintah agama, hak kata syarak kata wajib kita terima kata wajib, syarak kata haram kita terima kata haram. Tak boleh terima saja, kena tunaikanlah. Hak wajib kena buat, hak dilarang kena tinggal. Itu ihsan. Itu ihsan. Ini kita kecak kasar dulu, tapi orang ni kena faham molek tu. Sebab beza antara Islam dengan iman, beza antara Islam dengan ihsan. Islam terima, ihsan laksana. Itu cakap kasar kita cerita. Islam terima, tidak terima, engkar, tolak, kafir. Orang Islam kena terima perkara agama. Bila tolak, engkar, kafir lah. Tolak kewajipan solat, kafir. Tolak kewajipan puasa, kafir. Engkar haram zina. Bapa nak haram zina bukan paksa macam rogo, suka sama suka. Bukan boleh upah pula dianya. Dia kerja pula kerja berzina, dilambar, dipanggil pula orang mari. Faham tak? Tak je lalu kat depan tu, dipanggil. Dipanggil subzina, lepas tu dia boleh duit. Jadi kerjaya dia. Dia panggil. Tak jadi golok. Tak jadi. Dulu masa saya naik ngebah dulu, kok golok tu lah. Kita lalu kok tu nak pergi kat bah mana pun lalu kadang kat tepi dia. Lepas tu di golok tu ada satu tempat madrasah hafaz Quran. Nak pergi kat madrasah tu lalu kat dia dulu. Lalu kat dia. Kalau mati situ nanya. Dia kan kadang-kadang nembok tembok orang lain. Dan kita lalu situ, kita ajal kita situ, mati kita situ. Mati mana tu? Depan. Depan. Padahal bukan nak pergi situ. Nak pergi madrasah belakang. Di madrasah di belakang tu. Tapi nak pergi madrasah tu dia kena lalu kat tepi tu. Dia boleh jadi sumber pendapatan dia pula. Apa nak haramnya, dia pun panggil. Kita pun kata tak haram. Sebab apa? Sebab suka sama suka. Batal Islam. Sebab engkar pengharaman zina yang ijma' ulama, yang orang tahu belaka. Ini kena faham. Jadi tolak engkar kafir. Adapun kalau tidak laksana, tu cerita tidak ada ihsan. Kita kena faham sini. Terkadang perintah agama tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Maka orang yang tidak laksana hukum agama, engkar, tolak. Jangan engkar, tolak agama tu kafir. Lepas tu tidak laksana tu engkar, jangan duk capur gitu. Bahkan kalau tidak laksana hukum agama jadi kafir, khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tidak laksana, contoh. Sebab kadang-kadang orang faham tak laksana engkar. Contoh, orang yang tak solat, panggil pun tidak laksana perintah agama.
Perintah agama solat, dia tak solat. Orang yang tidak laksana perintah solat ni bererti dia engkar, tolak kewajipan solat. Begitu. Semestinya begitu. Tak. Orang yang bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak laksana perintah kewajipan puasa, adakah dia engkar, tolak kewajipan puasa? Tidak. Ini beza. Contoh tadi orang berzina. Orang berzina ni orang yang tidak laksana perintah Allah dengan bahu meninggalkan larangan. Dia berzina juga. Adakah semestinya orang berzina dia engkar, tolak pengharaman zina? Tidak. Orang yang dedah aurah, tidak laksana perintah agama, tutup aurah. Dia dedah aurah, perempuan buka kepala contohnya. Berarti dia engkar kewajipan tutup aurah? Tidak. Ini kena beza. Tidak laksana itu bab ihsan. Tidak terima, engkar, itu lawan kepada Islam, jadi murtad. Kalau tak ada beza antara Islam dengan ihsan. Islam terima, lawan dia engkar. Ihsan laksana, lawan dia derhaka, tidak laksana. Orang yang tidak laksana, tidak ada ihsan, agama dia agama yang tidak sempurna. Orang ni orang yang tidak ada ihsan, laksana hukum agamanya tidak, fasik dan zalim, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak laksana perintah agama ni, sama ada perintah agama dalam diri kita, perintah agama dalam keluarga dan negara, bila tidak laksana perintah agama, fasik dan zalim, duduk dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berdosa ni dia akan makan dalam. Tak makan dalam. Orang tak solat contohnya, dia makan dalam. Akhirnya hati dia, tapi kita jangan duduk tuju ni. Takut jadi seumpama tu. Makan dalam mana pun. Semayang boleh apa kau Semayang boleh apa kau Nampak susah sepetula je orang semayang, nyusah ada ni dalam hati dia. Sebab apa? Dah berdosa besar pula tinggal solat. Bila berdosa, mari dalam hati dia. Mulut tak ni cakap di mulut, mengingkar kewajipan solat, batal Islam, murtad kamu. Maka mulut dia tak cakap, tapi hati dia. Akhirnya solat tak ada boleh apa pun. Hati dia pun tidak membenar hati akan kewajipan solat, batal iman, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita taklah kata orang tak solat akan mestinya gitu belaka, dia takuti akan bawa situ. Orang berjudi makan riba, berjudi makan riba. Akhirnya haram judi, haram riba. Nak hidup mana? Ni hati dia. Itu kita kira hukum dalam diri kita. Sama dalam hukum dalam negara. Menegakkan hukum dalam negara wajib ijma' ulama'. Menegakkan hukum dalam negara wajib ijma' ulama', tak ada khilaf. Apabila tidak tertegaknya hukum dalam negara, maka fasik dan zalim, berdosa. Bila berdosa, akhirnya dalam hati pun tak percaya dah pada hukum agama, tak percaya dah. Kalau laksana agama, kita duduk sedap-sedap dah ni, senang-senang dah ni, kan cari nyakit kan. Laksana agama kan bahan nyusah, bagus di Amerika kan contoh. Hati jadi takut. Kalau takut tu lemah iman. Takut lemah iman. Tapi kalau sebab peringkat hati tak benar dah pada hukum agama tu, tak ada hukum agama solat je, tak ada belaka tu. Walhal menegakkan hukum agama dalam negara wajib ijma' ulama'. Kalau dia rasa macam tak agak kan, itu panggil lemah iman. Tapi lemah iman ni bukan benda kecil. Lemah iman ni lemah pada lemah. Lemah ni repoh lama-lama kalau tak kuat balik. Lemah iman je, iman tak batal. Lemah pada lemah. Lemah debing repoh. Habis. Akhirnya hati pun tak benar dah hukum agama. Siaplah iman kita ni.
Sebab apa ni? Sebab mari daripada tidak ada ihsan, tidak ada pelaksanaan. Walaupun tidak laksana, tidak membatalkan Islam dan iman, tetapi tidak laksana ni akan melemahkan iman kita. Sebab berdosa, dosa tu akan melemahkan iman kita. Akhirnya kita pun tak harap kepada agama. Tak harap kepada agama hak datang daripada Allah. Agama yang datang dari Allah ni agama yang syumul, bukan ibadat sembahyang puasa je. Akhirnya kita tidak terima, sebahagian tidak terima sekalian perkara agama. Kita hanya terima bab solat. Itu tak jadi. Sebab apa tak terima? Ni mari daripada dosa-dosa. Dan siapa yang berdosa kerana tidak dilaksanakan hukum agama? Orang-orang yang berkenaan lah. Orang-orang berkenaan dan orang-orang yang sama-sama dengan berkenaan. Gitu je lah. Dan ini bab hukum hakam agama, bab dosa dan pahala. Ni bab hukum hakam agama, bab dosa dan pahala. Lepas tu kadang-kadang kita muhasabah. Kalau cerita bab hukum agama dan negara, hati kita jadi mana? Hati kita jadi minat ke? Hati kita jadi meluat? Itu iman masing-masing lah tu. Kalau cerita bab agama kita mewajibkan pelaksanaan hukum agama dalam negara sebagaimana Nabi buat di Madinah. Dengar je ada benda lain dah tu. Ada benda lain dah tu. Hati kita dengar tu jadi tak berahi. Jadi berasa nak pergi kok lain dah tu. Kok lain. Kok mana? Kok lain mana? Kok agama lah, kok mana lagi? Agama tengah jibak semayang kan? Tu je agama. Tak kenal agama kalau gitu. Tak kenal agama. Kan agama ni kan perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah, yang dibawa datang oleh Rasul. Hak mana Rasul kata, hak mana Rasul buat. Sekarang Rasul buat ke apa? Di Madinah Rasul semayang je. Di Mekah Rasul boleh semayang. Tak ada semayang Mekah, boleh semayang. Nabi buat apa di Madinah? Selepas Nabi wafat, apa sahabat buat mula-mula sekali? Walaupun jenazah Nabi belum lagi dikebumikan, apa sahabat buat mula-mula sekali? Kena balik. Yang menyempurnakan jenazah Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan beberapa sahabat. Hak lain pergi ke mana? Jenazah Nabi belum disempurnakan. Ke mana sahabat-sahabat pergi? Urusan dunia. Melampau sahabat, tinggal jenazah Nabi kerana urusan dunia. Ada sahabat seumpama tu. Kerjaan besar dalam agama. Sampai ke sahabat tinggal jenazah Nabi, sebab jenazah Nabi ni boleh disempurnakan oleh beberapa sahabat. Tapi urusan hak negara ni dikena ramai-ramai. Sebab apa? Tuntutan agama yang besar, maka sahabat ramai-ramai tinggal jenazah Nabi. Bukan tidak memuliakan jenazah Nabi, sebab jenazah Nabi boleh disempurnakan oleh beberapa orang sahabat sahaja. Ini kena jangan kita salah faham bab agama. Sebab tu lah kita nilai iman kita sendiri. Bila sebut kata kita nak menegakkan agama, mari warna hati kita, mari minat, mari suka. Memang kita azam kita, itu cita-cita kita. Minta mudah-mudahan kita dapat tengok agama tertegak. Ni hati, tu hati masing-masing. Kau dengar ni malah ngaji malah lalu sampai pekat dia kata nak pusing kok lain. Pusing kok mana? Kita duk ngajar di Masjid Surah ni, tak nak ngajar ilmu dunia, ngajar ilmu agama. Ni nak kenal agama, nak faham agama. Walaupun tidak melaksanakan hukum agama, tak jadi kafir. Islam imam tak batal. Tapi kita nak jadi beragama yang sempurna, dia kena ada ihsan, kena ada laksana tu, barulah sempurna agama kita. Satu laginya pula, apabila tidak laksana tanpa ada keuzuran syar'i, tanpa ada keuzuran yang dibenarkan pada syarak, berdosa kita. Berdosa tu yang ditakuti akan menggelapkan, akan membitik hitamkan hati kita. Ni hati iman. Hak Islam mulut tersenyak je, tak kata apa, bagus, terbaik. Itu perintah agama. Hak tu hak Rasul bawa, agama yang syumul, mulut. Tapi hati kita macam mana? Bila sebut kata nak menegakkan agama dan negara, hati kita setuh kok mana? Setuh kok kenang ke? Setuh kok cari nyakit belaka tu. Hidup sedap-sedap, hidup senang-senang,
cari nyakit ke bahan bala ke. Dunia pula tak suka apa semua. Habis kitanya. Takut. Hak takut tu orang lemah iman. Kan? Dan nak ke cari susah? Tak ada orang nak cari susah. Tapi dalam bab menegakkan agama, kok mana pun kita nak menegakkan agama, bukan kata susah, mati pun sanggup. Mati pun sanggup tu cakap mulut, sampai masa nak mati lari. Cerita bab mati royak sekarang nak mati lalu dah. Tapi nakut pahit. Nakut pahit. Berani ke nakut ke itu bergantung kepada keimanan masing-masing. Jadi kena beza antara Islam terima, ihsan laksana. Tidak laksana bukan berarti tidak terima, bukan berertinya tolak. Tapi tidak laksana hukum agama berdosa, fasik, zalim. Tolak, engkar, batal Islam, wal-iyazabillah, murtad. Kemudian Islam terima zahir, iman terima hati. Itu beza dia. Iman percaya hati, Islam terima zahir, laksana pergi kepada ihsan. Jadi kira-kira kita ni masih lagi di takrifan Islam, seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang. Tidak kena tadi tu. Seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang, itu misal perkara agama yang diketahui secara mudah. Dua kalimah syahadah orang tahu belaka. Dua kalimah syahadah tu adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat puasa orang tahu belaka, budak pun tahu, orang kafir pun tahu. Dikira perkara agama yang diketahui secara mudah. Orang Islam kena terima, engkar tolak batal Islam. Perkara agama yang diketahui dengan darurah lah, bukan semua perkara agama. Sebab semua perkara agama ni kita tahunya sebahagian sahaja, hak besar-besar, hak latah-latah, hak nyata-nyata. Dan dikendaki dengan mengikut dan menemui itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut, dan tiada menolaknya. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lama. Itu Islam terima walaupun tidak buat sekalipun. Contohnya tak pernah solat-solat pun selama-lamanya, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Mati, jenazahnya disempurnakan sebagai orang Islam. Dia solat tak pernah, puasa tak pernah, zakat haji lagilah tak bang, campur dengan berjudi lagi, minarak lagi. Orang tu cakap cukup 4 tapang dianya. Tapi selagi diterima, dia tak engkar kewajipan, tak engkar larangan, dihukumkan sebagai orang Islam. Apabila dia mati, jenazahnya wajib ditajhizkan, wajib disempurnakan sebagaimana orang Islam lain-lain. Kena mandi, kena kapan, kena sembahyang, kena ke bumi di perkuburan orang Islam sebagai tuntutan fardu kifayah. Sebab apa? Dia orang Islam. Islam apa? Tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, berjudi, minarak. Islam terima. Diterima tak kewajipan solat? Dia pernah engkar solat tak wajib? Tak pernah. Dia tak pernah cakap apa-apa. Dia pernah engkar haram judi, minarak, berzina? Dia tak pernah engkar. Dia aku judi haram, berzina haram, dia aku. Masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi orang Islam yang tidak ada ihsan lah, orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Islam terima, laksana pergi kepada ihsan. Wallahu a'lam.